kewajipan apabila dia telah baligh. Dan sebelum ini kita mengatakan mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu akidah yang asas adalah kewajipan yang pertama, iaitu wajib bagi setiap orang Islam mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kadar yang minimum. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita telah mempelajari dalam kitab-kitab sebelum ini. Daripadanya kita mempelajari tentang sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah, dan juga mempelajari tentang sifat-sifat para anbiya, iaitu sifat as-sidq wa tabligh, al-fatana wal amanah, dan juga mempelajari apa yang wajib bagi mereka dan apa yang mustahil dan apa yang jaiz. Begitu juga bagi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah kadar yang paling minimum, yang ini tiap-tiap orang Islam wajib mempelajari. Kalau tidak mempelajari maka menanggung dosa. Itu ceritanya. Yang ini tiap-tiap masa kita menanggung dosa disebabkan kita tidak melaksanakan kewajipan. Sekarang Al-Imam Razali akan membicarakan perkara yang lain. Dia mengatakan yang asas wajib dipelajari, tetapi tak cukup. Adakah maksudnya kita dah mempelajari sifat-sifat Allah dan sifat para anbiya, kita mengatakan dah cukup dah? Tidak. Sebab ia berdasarkan kepada keadaan seorang Muslim. Kalau sekiranya dia mempelajari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para anbiya, selepas dia baligh sebagai misal, selepas itu dia meninggal dunia, maka Imam Razali mengatakan dia telah terselamat, sebab dia telah mempelajari apa yang diwajibkan ke atasnya. Tetapi kalau sekiranya dia mempelajari sifat-sifat Allah, sifat-sifat para anbiya, dan dia berada dalam keadaan yang mana masyarakatnya belenggu dengan beberapa fahaman-fahaman yang salah. Dia memberikan misal seperti fahaman orang mengatakan kalam Allah bukan qadim. Ini zaman dahulu umat Islam belenggu dengan masalah ini berkenaan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita mengatakan kalam Allah qadim. Ini maksud qadim, yakni bukan dicipta. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat Allah tidak ada permulaan baginya, dia adalah azali. Tetapi zaman dahulu kaum ini Mu'tazilah, mereka menafikan kalam. Mereka mengatakan Allah tidak bersifat kalam. Jadi masalah. Jadi Al-Imam Razali mengatakan barang siapa yang belenggu dengan masalah ini, wajib dia mempelajari tentang perkara ini supaya dia tidak terjebak dalam kesesatan. Sebab mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat kalam, masalah yang besar. Kita menafikan sifat yang wajib bagi Allah. Perkara yang kedua, misal yang kedua, dia mengatakan kalau sekiranya seseorang itu berhadapan dengan fahaman bahawasanya Allah sama dengan ciptaannya, maka wajib dia mempelajari. Wajib dia mempelajari bagaimana dia dapat menjawab syubhah, supaya dia tidak terkesan dengan fahaman-fahaman yang bercanggah dengan fahaman Islam. Dan berkenaan dengan ideologi yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai persamaan dengan sebahagian daripada sifat yang ada pada makhluk, maka ini boleh mendatangkan seseorang yang ini kepada kekufuran kalau dia tidak berjaga-jaga. Jadi kalau sekiranya seseorang itu berhadapan dengan keadaan ini, apa dia kena buat? Dia nak kena belajar. Tak ada cara lain. Dia nak kena mempelajari supaya dia menjaga dirinya daripada terjebak dalam fahaman ini. Kalau kita lihat yang di keadaan kita pada hari ini, Masya Allah, ya ni macam-macam yang difahaman yang berada di luar sana. Jadi kalau kita nak membicarakan perkara ini dengan terperinci, makan berjam hakikatnya. Hari ini kita umat Islam, kalau kita menanyakan soalan apakah fahaman-fahaman yang dihadapi oleh orang Islam dalam masyarakat di Singapura, apakah ini fahaman yang kita menghadapi?
Kita hari ini menghadapi fahaman-fahaman dalam Islam dan luar Islam. Dalam Islam dan luar Islam. Apa maksudnya? Dalam Islam ini misalan kita ada orang yang mengatakan, sebagai misal, kita tak perlu ikut kepada sunnah, kita ikut Quran dah cukup. Yang ni di dalam masyarakat kita ada orang gini, seperti ini. Kalau ada jemaah menyangkakan tidak ada, jemaah mereka ramai. Di Singapura sekarang kita ada jemaah, mereka memanggil diri mereka Quranik ke apa gitulah. Quranik. Dengar macam sedap ni. Dengar ini seolah-olah mereka ni ahli Quran, tetapi mereka menafikan sunnah. Yang ni mereka mengatakan kita hanya ikut Quran saja, tak perlu ikut ni sunnah ni semua tak payah. Jadi ada satu jemaah kita menandakan kepada mereka, jadi macam mana awak sebab solat? Kalau awak tak ikut sunnah ini, awak ikut Quran saja, bagaimana awak solat? Katakan kami tak solat. Tak solat. Dia mengatakan yang penting ni kita ada niat sahaja. Niat yang ni nak solat cukup. Dan solat ini hanya bagi orang yang belum sampai kepada Allah. Kalau orang dah sampai ini kepada Allah, dia ada keyakinan, tak perlu dia solat. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia bawa ayat Quran pula. Dia mengatakan, Allah mengatakan apa? Sembahlah kepada Allah sampailah kamu sampai kepada keyakinan. Dia mengatakan kami dah sampai kepada keyakinan, jadi tak perlu ibadah lagi. Ini masalah. Dia mengatakan dia ikut Quran saja. Tetapi ayat ini apa? Ayat ini maksudnya, maksud yakin di sini adalah maut. Dia tak faham. Allah mengatakan tidaklah kamu sembah kepada Allah sampai datang maut. Yang ini maksudnya selagi mana maut tidak datang, wajib kamu melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau satu orang itu dah mati, khalas, nak salat pun dah tak boleh, nak puasa pun dah tak boleh, segala-galanya pun tak boleh. Kita di Singapura juga kita menghadapi masalah, misalan ada sebagian orang mencaci sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini juga ada. Kita juga menghadapi fahaman yang mengatakan ada Nabi yang datang selepas Nabi SAW. Masalah ini. Sebab kita mengatakan tidak ada Nabi yang datang selepas Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad SAW bukanlah salah seorang daripada bapa kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup bagi segala Nabi. Kita berhadapan ini dengan jamaah yang mengatakan ada Nabi yang datang selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak kena belajar pula ni. Nak kena belajar. Sebab kalau tak, kita terjebak dalam fahaman mereka. Sebab mereka juga quote Al-Quran. Jangan kita salah faham. Kita bila berduduk dengan mereka, mereka akan mengeluarkan ayat Quran juga. Jadi kita nak kena faham silap mereka di mana, supaya kita tidak terkesan dengan fahaman mereka. Kita juga menghadapi fahaman ini yang mengatakan Allah bertempat. Ini saya membicarakan pada Jumaat yang lepas. Sekarang fahaman ini banyak berlaku di Singapura. Lebih-lebih lagi di kalangan budak-budak muda. Dia baca ini Al-Quran dan terjemahan Al-Quran, lepas itu dia tafsir sendiri. Dia mengatakan sebenarnya Allah berada di atas arash. Kita mengatakan Allah ini tidak bertempat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan tempat bagi Allah, sebab ini adalah sifat hawadith, sifat ini ciptaan. Jadi kalau kita belenggu dengan perkara ini, wajib kita mempelajari tentang akidah kita dan syubhat, supaya kita tidak terjebak ini di dalam ini fahaman ini. Jadi Al-Imam Razali memberikan kepada kita prinsip yang mana dengannya kita dapat faham apakah ilmu fardhu ain di sini. Saya nak belajar akidah, apakah lagi ilmu akidah yang wajib saya mempelajari? Kita mengatakan wajib awak mempelajari syubhat. Awak tinggal kat mana? Dia mengatakan saya tinggal di Yaman, di Tarim. Kalau di Tarim yang ni beza, yang ni keadaannya. Di Tarim tak ada, ni semua tak ada. Apa yang kita mengatakan tak ada semua. Sebab mereka semua ini ulama ini kat sana, semua ulama. Jadi kalau satu orang membesar di sana, tak perlu dia risau. Dia hanya belajar saja apa yang ada di sana. Tetapi kalau satu orang tinggal di Singapura, dia mengatakan saya nak belajar apa yang dibelajar di Kota Tarim, kita mengatakan tak boleh. Bagi awak tak boleh. Awak nak kena belajar lebih sikit. Ya salam.
Tinggal di Singapura tak kena belajar lebih daripada tinggal di Tarim? Ya. Kenapa? Sebab awak di Singapura ni, awak berhadapan dengan fahaman dalam Islam dan luar Islam. Dalam Islam dan luar Islam. Di sana tak ada orang yang bukan Islam. Jadi mereka tidak terkesan dengan fahaman LGBT kat sana. Mereka tidak terkesan dengan fahaman liberal kat sana. Sebab di sana tidak ada liberal. Kalau ada pun yang mungkin yang dia sembunyi dekat rumah. Sebab semua yang ulama di sana, ramai yang ulama di sana. Tapi kalau dekat sini kita berhadapan dengan fahaman orang yang mengatakan sebenarnya sodomi ni boleh dalam Islam. Ini baru-baru ni ada orang keluarkan poster. Dia keluarkan poster. Tahu apa dia mengatakan? Ini dekat Instagram dia post. Tapi yang ajibnya, ribu orang support. Itu yang saya terperanjat. Kalau saya mengatakan dengan jamaah kat sini, semua tahu sodomi ni diharamkan kan? Tetapi bila kita lihat yang dekat internet, kita jadi takut pula. Sebab budak-budak muda mengatakan, ya betul, sodomi boleh. Boleh. Lepas itu yang ni dia syarahkan, dia ada syarah. Dia mengatakan zaman Nabi SAW sodomi tidak dibolehkan sebab belum ada teknologi. Kalau orang melakukan sodomi, kalau dia sakit, tak ada doktor yang boleh berubatnya. Tapi sekarang yang ni ada doktor. Sekarang sudah ada teknologi dan obat-obatan. Jadi kemudaratannya sudah tidak ada, maka ia dibolehkan. Jadi dulu hukumnya berbeza, sekarang ini hukum berbeza. Jadi kita nak kena balik kepada keadaan. Semua yang balik kepada keadaan. Minum arak pun nak kena balik kepada keadaan. Kalau minum sikit boleh. Selagi mana tak mabuk, halal. Tapi kalau mabuk dah kena stop dah. Dah tak boleh teruskan. Orang hari ini juga mengatakan misalnya riba, sebenarnya riba dibolehkan. Tidak ada riba dalam wang kertas ini. Saya ada $10, saya hutang Tailong misalnya. Tailong yang mengatakan lu kena bayar itu bunga. Betul tak? Yang ni $1,000 yang dolar kita hutang, lepas tu ada bunga. Bunga tiap-tiap bulan nak kena bayar $200. Tapi hari ini orang mengatakan sebenarnya ini bukan riba. Tetapi dia ada service charge. Service charge. Sebab kesian orang ini, dia pinjamkan kita duit, kita memerlukan. Jadi ini balik kepada maslahat. Kita ada hajat yang ini untuk pinjam duit, kalau tak kita susah nak bayar bil ni semua, apa nak buat. Jadi apa salahnya ini kita kasih dia $200 sebagai tambahan, sebab ini service charge. Jadi hari ini orang mengatakan ini semua ini bukan riba. Jadi kita nak kena belajar perkara ini. Kita nak kena belajar bab riba pula sekarang. Kita nak kena belajar bab riba, yakni apa yang dimaksudkan dengan riba, apa itu definisi riba, dan apa itu riba fadl, dan apa itu riba nasi'ah. Kita tidak ada cara lain, kita nak kena belajar. Kita nak kena belajar tentang fahaman ini LGBT juga. Kalau mereka mengatakan sedemikian, apakah Islam mengatakan? Mesti ada orang yang menerangkan. Sebab kalau masyarakat semua keliru misalan, dan tidak ada orang yang menerangkan, dan tak ada orang yang mempelajari, maka ini boleh merosakkan akidah, yakni orang Islam. Jadi di sini Al-Imam Ghazali beliau mengatakan mempelajari ilmu akidah ini balik kepada keadaan. Jangan kita salah faham Balik kepada keadaan, apa maksud Imam Ghazali balik kepada keadaan? Jangan kita menyangkakan keadaan ini maksudnya ada orang wajib belajar, ada orang tak wajib belajar, bukan. Ini adalah selepas asas, yakni selepas dia mempelajari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Nabi. Sekarang balik kepada keadaan, dia tinggal kat mana? Kalau ada orang misalnya tinggal dekat Amerika, la ilaha illallah, lagi susah ya ni. Lagi pening kepala ini Amerika macam kita. Sebab ini dia berhadapan dengan macam-macam ini fahaman yang kat sana. Kalau satu orang tinggal dekat Mexico pun ya ni susah sikit. Sebab ini dia berhadapan dengan macam-macam mazhab dan fahaman. Di Singapura ada cabaran dia sendiri. Tapi kalau dia tinggal dekat Malaysia kurang sikit. Kalau kita nak mengatakan fahaman-fahaman wallahualam, fahaman liberal mungkin kurang sikit dekat sana. Lebih-lebih lagi kalau kat Johor, sebab Sultan Johor mengharamkan ni semua. Jadi kalau kita pergi Johor tak risau sangat. Betul ke tidak? Sebab Johor dia haramkan terus. Sultan mengatakan ini semua tak betul, saya haramkan. Sultan ada power kat sana. Dan kalau Sultan alhamdulillah yakni ikut yakni kepada ajaran Islam, dia memberikan banyak manfaat kepada rakyatnya. Itu sebab Nabi SAW mengatakan salah seorang yang diberikan naungan arasy pada hari kiamat adalah sultan yang adil. Kita ada hadis sultan yang adil. Adil maksudnya yang
menegakkan agama Allah. Sebab sultan kalau menegakkan agama, rakyat semua ikut. Kalau sultan menegakkan agama, maksudnya sultan ada agama, ini akan memberikan kesan ini kepada rakyat. Dan Nabi SAW membicarakan kelebihan yang besar kalau sekiranya sultan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Jadi tak sama dengan orang awam menegakkan agama dengan sultan menegakkan agama. Apa bezanya? Kita orang awam tak ada kuasa. Tapi sultan ini kalau mengatakan saya mengharamkan sodomi, saya mengharamkan zina ni, saya mengharamkan minum arak, dia ada kuasa kan? Orang pun takut nak minum arak. Oh, sultan ini haramkan, barang siapa minum arak ini kena masuk jail. Orang pun takut yang ni nak minum arak kat kedai kopi. Betul tak? Kalau kita kat sini yang ni orang, kita lihat orang Islam ini minum arak dengan terbuka. Tapi kalau negeri yang mana kita lihat sultan yang ni Muslim yang menegakkan hukum seperti ini, tak berani orang. Betul tak? Orang yang nak minum arak ini tak berani. Jadi ini adalah daripada keadaan yang kita mengatakan. Dia berbeza daripada tempat ini kepada tempat yang lain. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, hari ini kita berhenti di sini saja sebab masa. Saya kalau boleh saya nak membicarakan hanya 15 minit saja. Saya pun tak nak banyak-banyak. Jadi insya-Allah kita meneruskan pada minggu yang besok kita akan teruskan insya-Allah. Selepas asar kita akan baca kitab. Hari ini saya tak baca kitab, saya hanya memberikan gambaran supaya kita sedang faham. Besok insya-Allah kita akan membaca dan kita lihat misal-misal yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.